Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Semoga kita berada di bawah naungan para malaikat di tempat yang dikatakan taman-taman syurga, insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab Tanbihul Ghafilin kita ni dalam tajuk yang berkaitan hak ibu bapa, ya. Hak kedua ibu bapa. Jadi perbincangan yang lepas kita sampai kepada ibadat untuk kita lakukan kepada ibu bapa kita. Jadi cara-cara ataupun apakah langkah-langkah ibadat yang dikatakan wajib itu untuk kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, selain daripada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut supaya mengikut perintah kedua ibu bapa kita. Yang lebih utama sekali iaitu birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ayah ibumu, ya, kepadaku engkau akan kembali. Anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ayah ibumu, kepadaku engkau akan kembali. Surah Luqman ayat 14. Kan? Jadi Allah perintah kita supaya bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita kena bersyukur kepada kedua ibu bapa kita yang menjaga kita, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia beri kita hidup, ya, maka sudah pastilah kita kena bersyukur. Kalau Nabi Muhammad SAW tu dia memberi kita memahami Al-Quran dan mengembangkan syariat-syariat yang diperintahkan Allah SWT kepada kita untuk kita dekat dengan Allah dan supaya kehidupan kita selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat, maka sudah pastilah kita kena bersyukur, ya. Itu juga kepada kedua ibu bapa kita, ya, ibu kita terutamanya, ya, yang mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan kita, menyusukan kita pula, ya. Kemudian ibu bapa kita pula yang menjaga kita, memberi nafkah dan sebagainya. Maka sudah pastilah kedua ibu bapa ini juga kita kena bersyukur, ya. Tanpa mereka, siapalah kita, itu insya-Allah. Baik, pada malam ni saya sambung. Hari itu kita ada ibadat. Bagaimana ditunjuk cara nak ibadat, ya, kepada kedua ibu bapa kita. Saya ulang sikit, dia kata ada 10 di sana, ya. Antaranya disebut yang pertama iaitu kita kena bagi dia makan, ya, bagi dia makan, bagi dia pakaian, ya, bagi dia pertolongan, ya, kemudian bagi dia apa sajalah yang diperlukan, ya, melayan dia dengan baik, ya, dengan percakapan kita, ya, dengan tingkah laku kita, ya. Dan akhir sekali yang ke-10 iaitu kita kena doakan kepada kedua ibu bapa kita. Seperti mana yang kita doa lepas sembahyang tu, ya, Rabbi firli wali walidayya, ya, dalam Al-Quran disebut, ya, dia kata Rabbi firli wali walidayya walil Nabi, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim, ya, dia berdoa, dia kata Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Okey, kita sambung bacaan kitab kita ini. Iaitu seorang sahabat berkata, ya, sahabat Rasulullah SAW berkata, tidak suka mendoakan kedua orang tua. Itu mungkin menyebabkan kesulitan kehidupan anak, dia kata. Jadi kalau kita tak mendoakan itu, antara punca-punca yang menyebabkan kehidupan kita itu sulit, susah, ya, kehidupan kita ini susah. Ini antara disebutnya ni. Dan apakah mungkin, ya, memuaskan orang tua yang telah mati. Itu kita bincang tentang orang tua kita yang masih hidup. Tapi bagaimana pula kita nak beribadat kepada orang tua kita yang dah mati, ya.
Jadi itu dia kata kat sini, dia kata dan apakah dia kata apakah dikatakan mungkin memuaskan orang tua yang telah mati. Jawabnya dia kata ada tiga macam, tiga cara, ya, tiga cara disebutkan ni. Sebelum kita pergi kepada tiga cara itu, saya nak sentuh sikit tentang kesulitan bagi kita seorang anak apabila tidak mau mendoakan kedua ibu bapa kita, kan? Jadi kita ingat dulu, ya, sebab kita lepas doa saja ulama-ulama susun doa ni, kan? Antara doa yang mesti disebut iaitu doa kedua ibu bapa, kan? Itu disusun, ulama dah susun. Maka sebab itu lepas sembahyang kita berdoa, ya, kita berdoa, ya. Antara doanya itu doa itulah doa kepada kedua ibu bapa kita, ya. Jadi kita ingat dulu Sultan Johor pernah marah, ya, kepada rakyat dia yang lepas sembahyang Jumaat terus keluar tak mau berdoa, kan? Terus keluar tak mau berdoa. Saya tak tahu tahun bila, tapi saya ingatlah, ya, keluaran surat khabar Sultan Johor dia murka kepada rakyat dia. Dia kata kalau lepas sembahyang tu tunggulah berdoa, kan? Jadi maksudnya berdoa itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersyukur. Antara doanya itu iaitu doa kepada kedua ibu bapa kita, kan? Jadi itu dia. Jadi maksudnya kalau orang ni dia tak suka berdoa kepada kedua ibu bapanya, kata sahabat ini, kata ulama seorang sahabat ni, dia kata sulit hidup dia. Susah hidup dia. Sulit dari sudut yang macam mana wallahu alam, dia tak tahulah, ya. Tapi dari segi rezeki kita nampak bila kita jaga orang tua kita ni, insya-Allah Allah akan bagi rezeki kepada kita. Ya, saya ada sahabat saya seorang dulu, dia lepas saja maktab perguruan, dia posting dekat Melaka. Dia kena mengajar dekat Melaka, kan. Dia ni rapat dengan mak dia, mintalah tu masa nak buat apa permohonan penempatan guru tu. Dia kata kalau boleh dia minta Kedah lah, dekat dengan rumah dia, kan. Tapi ada pilihan kedua, ya. Pilihan kedua dia minta Perak lah, dekat Penang kan, begitu, kan. Tapi tak dapat dua-dua pilihan tu, ya. Dapat kat Melaka, kan. Jadi kena pindah hidup Melaka lah. Saya pula minta Kedah lah satu, kan. Yang kedua pilihannya dapat Selangor, pilihan yang kedua Selangor, dapat pilihan yang kedua. Dia dua-dua tak dapat, satu pun tak dapat, dua pun tak dapat. Terpelancut pergi kat Melaka sana. Tapi dia mengajar kat sana lah. Sampai sekarang menetap dia di sana, alhamdulillah, kan. Macam saya jugalah, sampai sekarang menetap di sini, kan. Jadi dia ni masa dia bertugas dululah, orang yang sangat rapat dengan mak bapak dia. Ketika dia di posting tu, ketika dia di penempatan tu, mak dia ni memang seorang lah. Bapak dah meninggal, kan. Mak dia tinggal seorang, dijagakan oleh adik-adik dia dan sebagainya. Adik-adik pun belum bekerja lagi pada masa tu, ya, dia yang bekerja. Jadi dia kata, boleh kata paling kurang dia kata 2 minggu sekali dia mesti balik, dia kata, kan. Kalau mak dia tak orang kata adik dia tak telefon ke, tak tanya dia pasal mak dia kata dia tak balik lah. Tapi kalau mak dia telefon, minggu ni apa bulan ni balik tak, dia kata dia mesti balik. Dia kata kalau mak dia tanya dia mesti balik, dia kata. Masa tu gaji baru 310. Kan, lepas maktab perguruan masa tu baru gaji 310, kan, 310 ringgit, kan. Dia balik, ya, dia balik, dia mesti balik, dia kata. Kalau mak telefon dia mesti balik. Tapi dia kata dia tak rasa dah kurang, dia kata, kan. Dia kata dia tak rasa kurang, dia kata. Sampailah dia dah, orang kata dah besar lah, dia dah ni lah, orang kata dah agak dah lama dah berkahwin mana, kan. Sampailah sekarang ni dia kata itulah yang dia rasakan, dia kata. Dia kata dia tak rasa nak miskin, tak miskin sangat, dia kata, kan. Tapi tak kurang lah, ada sajalah rezeki itu, dia kata. Tapi alhamdulillah sekarang ni dia dah masuk universiti balik, belajar balik semula, dan dia keluar akhirnya mungkin pensiunnya lebih besar lah, ya, daripada sebelum dia masuk universiti tu, kan. Okey, tu cerita dah lah, cerita tentang kawan saya tu, kan. Mana-mana kita ni kalau jaga kedua ibu bapa kita, rasanya rezeki kita tidak kurang, insya-Allah Allah akan bagi. Juga bukan hanya setakat rezeki kita, ada juga ulasan yang mengatakan bahawa kalau kita ni bagi nafkah kepada orang yang bertanggungjawab kat atas kita lah, ya, orang bertanggungjawab yang kita bertanggungjawab kat atas kita, misalnya isteri kita, anak kita laksanakan tanggungjawab kita dengan bagi nafkah dengan baik, ya, kepada mereka itu, alhamdulillah, insya-Allah, ya, Allah tak kurangkan rezeki kita. Baik, kita sambung yang tadi, cerita sikit, ya, sambung ni. Dia kata ada 3 cara, ya, 3 cara bagaimana untuk kita katakan nak memuaskan, ya, dia kata untuk memuaskan
apakah mungkin memuaskan orang tua yang telah mati. Dia kata ada tiga cara. Yang pertama dia kata dia sendiri menjadi orang soleh. Itu. Dia kena jadi orang yang baik. Maksudnya orang baik ni sebab orang baik itu menyenangkan hati orang tua. Dia kena jadi orang baik lah. Baik di sini maksudnya mungkin dari sudut agama, maksudnya solat 5 waktu tak boleh tinggal lah, maksudnya itu yang istilahkan baik itu maksudnya. Kan maksudnya. Jadi maksudnya kena jadi orang baik, orang yang soleh maksudnya. Soleh ini ikut kategori lah kan. Kadang Allah nak bagi kepada seseorang itu mungkin ilmunya tak banyak, tapi amalnya amalnya banyak. Ilmunya sikit saja tapi amalnya banyak, soleh dekat dia. Kan ada orang ilmu banyak kan tapi amalnya sikit kan. Jadi dia tak manfaatkan ilmu dia. Tapi ada orang Allah bagi ilmu sikit tapi dia amal dia konstan, amal dia macam mak nenek kita dulu kan, nenek kita dulu, mak kita dulu, dia konstan. Dia bukan belajar tinggi-tinggi pun, yang dia tahu sembahyang 5 waktu tu wajib. Dia tak tinggal, dia terus sembahyang sampailah habis umur dia. Itu saja yang dia buat. Tapi hidupnya senang, tak ada masalah kan. Ada anak 10 pun boleh tanggung lah sampai masuk universiti pun ada kan, boleh tanggung masuk universiti saja, bukan buat apa-apa, menuri getah aja, tanam padi aja. Tapi Allah bagi rezeki kan, rezeki dalam bentuk sahlun, kesenangan kesenangan, kemudahan, dimudahkan segala urusan dia kan. Baik, itu dikatakan yang pertama, maksudnya kita kena jadi orang yang soleh kan. Jadi bila jadi orang soleh ni termasuklah dalam bab doa tadi kan. Jadi bila kita jadi orang soleh ni, orang yang baik ni, maksudnya kita mestilah tahu bahawa kita kena doakan kepada kedua ibu bapa kita. Jadi yang 10 tadi tu kita kena berdoa lah kan. Jadi bila kita semayang kita mesti berdoa kan, untuk supaya menepati seperti mana yang disebutkan ini. Kadang-kadang kita tak sempat nak berdoa dan sebagainya, maka terlepaslah kan. Tapi kalau kita sempat berdoa, itu dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi yang pertama dia kata untuk memuaskan hati orang tua ni, bila orang tua tu dah tak ada, maka kita kena jadi orang baik. Kan, jadi orang baik, sekurang-kurangnya orang baik. Iaitu bila sebut orang baik ni, maka orang tu dia akan mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Baik itu maksudnya bukan hanya itu saja yang dapatkan ibu bapanya. Maksudnya mana ada ibu bapa yang nak anak jahat? Tak ada kan. Kadang-kadang ibu bapa tu dia perompak, pencuri, tapi bila anak dia merompak, anak dia mencuri, dia marah kan, dia tak bagi sebab dia tahu kan. Begitu keadaannya kan. Jadi ibu bapa kita ni semua hendak yang terbaik. Jadi bila maka sebab itu kita ni kena buat yang baik. Maksudnya bila dia dah meninggal, ibadat kita untuk supaya dia ni senang, puas hati dia. Kita katakan, kalau orang kata kalau mak tu sejuk perut ibu mengandung, orang kata kan, istilah orang tu sejuk perut ibu mengandung. Dia kata tengok dapat anak yang tahfiz, anak yang rajin beribadat dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dia kata menghubungi family, keluarga dan sahabat handai, sahabat-sahabat kedua orang tuanya. Bila dia dah mati kan, dia tak ada, kita kena menghubungi kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Mungkin saudara kita lah kan, saudara kita, bapa saudara kita katakan apa sajalah mungkin anak saudara kita, mana kata dengan siapa yang rapat dengan dia lah. Kadang-kadang dia rapat bukan dengan anak saudara dia, mungkin dia rapat dengan kawan dia kan. Dengan kawan dia kita kena hubungi kawan dia. Itu antara satu ibadat yang kita boleh buat, seorang anak tu boleh buat kepada bapaknya, ibu bapaknya yang telah meninggal. Itu kita kena jumpa, kena pergi jumpa kan. Maknanya kita ikatkan silaturahim, jangan putuskan silaturahim tu. Yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang yang ini kan. Kadang-kadang dalam kampung ni pun ada begitu. Kampung ni kan, dalam kampung kita ni, kadang-kadang bila orang tu dah tak ada, dia pun tak pergilah raya. Kalau orang tua tu ada, dia pergilah ziarah, bawa lah mak dia sekali kan, pergi ziarah kawan mak dia tu. Bila dah tak ada lagi dah orang tua tu, maka dia pun stop gitu ya. Termasuklah yang bercakap serupa katakan. Itu dah tak sampai kepada matlamat dia tu kan. Kan. Jadi ini kita terlepas pandang. Tapi dalam kitab ni dia menyebutkan bahawa itu antara langkah-langkah untuk supaya kita ni menyambungkan mana kata ibadat kita kepada orang yang telah mati. Termasuklah siapa-siapa sajalah, anak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, mana kawan-kawan dia yang rapat
Maksudnya kita jangan putuskan hubungan, kita kena buat hubungan, kena ziarah maksudnya, kan. Jadi bila ziarah tu maksudnya itu sebagai satu ibadat. Menghubungi family dia kata, dan sahabat-sahabat kedua orang tuanya yang telah meninggal, oleh ibu dan ibu bapaknya. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang lah yang ini, kan. Jadi kita kena buatlah macam ni, antaranya ibadatnya. Kemudian yang ketiga dia kata, yang ketiga membaca istighfar, ya, membaca istighfar dan mendoakan serta bersedekah untuk kedua orang tuanya. Ni kita membaca istighfar banyak-banyak, ya, dan doa, kan. Istighfar tu maknanya kita istighfar untuk dia, ya, dan kita doakan dia dengan doa yang disebutkan tadi itu, kemudian bersedekah untuk dia. Kita sedekahlah untuk dia. Mungkin kita buat orang kata ni wakaf lah, dekat masjid ke, dekat sekolah ke, ya, dekat siapa-siapalah, kat rumah anak yatim ke pusat tahfiz ke, kita wakafkan. Tapi kita atas nama kita lah, atas nama ibu kita, kan, atas nama ibu kita kena nak buat ni. Yang ini kadang-kadang banyak orang nak buat korban, banyak orang nak buat korban, ya. Tapi dalam korban ni dia tak galakkan kepada orang yang dah meninggal, kan, maksudnya, kan. Orang yang dah meninggal kecuali dia wasiat, ya. Dia wasiat itu lainlah maksudnya, kan. Jadi kita kadang-kadang kita masuk nama sekali, kan, termasuk itu, kan. Jadi boleh rujuk baliklah dengan ustaz-ustaz, ya, mengatakan bahawa, tapi kita pun selalu bila sebut kita nak masuk satu nama, ada arwah-arwah sekian-sekian, kan, maksudnya, kan. Jadi korban ni untuk orang yang masih hidup, orang yang tapi kadang-kadang ada juga, saya balik kat Kedah, kadang-kadang ada juga orang buat begitu, dia masuk nama mak dia yang meninggal dan sebagainya. Tapi kita tak kata apa lah, sebab itu mungkin dah pada dia dah begitu sampai, kan. Sekurang-kurangnya orang kata tak tahulah macam hukumnya, tapi sebenarnya niat dia nak buat baik pada bapaknya tu dah kita, Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk nak memberinya ataupun tidak, kan. Tapi maksudnya niatnya tu baiklah maksudnya. Tapi dari segi pelaksanaan dari syariatnya mungkin kena rujuk baliklah, ya, hal-hal ini tak. Ini maksudnya kita kena istighfar, ya, kita sendirilah. Kita sendiri kena istighfar, maksudnya kita kena doakan, kemudian kita kena bersedekah, ya, bukan untuk kita saja, untuk bapa kita yang telah meninggal sampai, ya, bukan tak sampai. Ada orang kata tak sampai, kan, sampai, ya, warislah, kan, sebab ada hadis yang menyebutkan waladun soleh yad'ulah tu, ya, iaitu anak soleh yang mendoakan dia, sampai, kan. Tapi yang tak sampai tak tahulah, mungkin hak yang kirim dia kot tak sampai lah kot, kan. Kirim saja, kan. Kadang-kadang dikirim je kat masjid, kan, dikirim je kat masjid, tolong baca, kan, dia kata, kan, buat tahlil sikit, kan, itu dikirim je, tak tahulah. Tapi yang pentingnya kalau datang sama-sama, duduk sama-sama, aminkan doa yang dibacakan, itu lebih baik lah maksudnya. Itu yang dikehendaki, kan. Orang doa ni tak pasti lagi lah, tak ada pula dalam hadis tu ada hanya anak yang soleh saja, ya, yang dikatakan berdoa tadi. Maka sebab itu disuruh kita jadi yang pertama tadi tu anak yang soleh yang mendoakan, kan. Jadi mana mungkin kita nak kirim saja. Kadang-kadang ada orang kirim saja begitu, kan. Mungkin tolong bacakan, begitu keadaan dia, kan. Jadi sama-sama dapat kita berdoa, itu lagi baiklah, kan. Okey, itu 3 perkara yang disebut kat sini, kan. 3 perkara yang disebut kat sini. Jadi mungkin ini ibadat yang boleh kita lakukan sebagai tanda kita nak buat baik kepada kedua ibu bapa kita, yang merupakan sebagai satu perintah yang wajib masa hidup. Kita dah tengok tadi, bagi makan, pakaian dan sebagainya. Masa dia mati, maksudnya ini 3 perkara yang disebutkan. Saya ulang balik, yang pertama kita kena jadi orang yang baik. Yang kedua, kita kena hubungi keluarga ataupun family dia, kan? Keluarga dia, family dia, saudara dia. Kadang-kadang keluarga-keluarga sebelah isteri, kita katakan sebelah suami, ya, itu terlepas pandang lah kita. Kecuali yang rapat sangat lah, kan, kita terlepas pandang gitu. Kemudian yang ketiga dia kata kita kena buat sedekah ke, kena baca doa ke, ya, untuk
kedua ibu bapa kita, untuk sebagai kita ni orang kata beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dituntut supaya kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Okey. Teruskan, iaitu Al-A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ayahnya Abu Hurairah, ini anak dia Al-A'la bin Abdurrahman. Abu Hurairah ni kita kenal lah, ya. Berkata, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, jika telah mati anak Adam, putus, terhenti semua amal perbuatan kegiatannya kecuali tiga macam. Ni hadis yang kita sebut tadi lah, kan. Dia kata, jadi bila mati anak Adam, putus amal dia, jadi dia tak boleh beramal lagi dah, ya. Kegiatan dia untuk beramal tu tak ada lagi dah, ya. Kalau kita hidup ni disuruh beramal, sebab amal di dunia ini menjadi jambatan untuk ke syurga, kan. Maka sebab itu hidup kita ni kena beramal, ya. Sebab dunia inilah kita beramal untuk akhirat kita, ya. Tapi bila di hari akhirat kita tak boleh beramal lagi dah. Dah tak boleh beramal lagi dah. Hanya dunia saja kita boleh beramal untuk akhirat kita. Jadi kita buat apa pun di dunia ni mesti nak cari akhirat. Jadi nak cari akhirat ni mesti kena cari pahala lah. Saya dengar YouTube ni Aziz sekarang ni, orang kata ni apa orang kata viral, kan. Saya buka 2-3 kali jumpa, saya dengar kan, lama-lama ada cerita macam tu lah. Jadi kita hidup dekat dunia ni, kita nak buat kebaikan, kan, nak buat pahala, dan pahala ni lah yang kita nak bawa ke syurga, dia kata. Jadi kalau hidup dekat dunia ni tak mau buat pahala, rugilah, dia kata, kan. Jadi kita hidup kat dunia ni, kita jadi apa saja kita buat mesti nak cari pahala, dia kata. Kan, mesti nak cari pahala, tak kisahlah kecil ke besar ke, mesti nak cari pahala dan tolak daripada dosa. Sebab dosa ni yang menyimpang kita ke arah ni syurga Allah SWT, pergi ke neraka, kan. Dia kena cari yang itu, dia kata. Jadi dalam soal ini juga serupalah, mak kita masa hidupnya, bapa kita masa hidupnya, bahkan masa mati dia pun masih lagi ada ruang kepada kita untuk kita beribadat, untuk mendapat pahala, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai jambatan kepada kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata kecuali 3 macam, dia kata putus amalannya, iaitu yang pertama sedekah jariah yang berjalan terus, ya, ataupun dia kata wakafnya. Sedekah jariah. Kita kadang-kadang kita nak wakaf, teringatlah mak bapak kita wakaf juga untuk dia, kan. Kalau ada 100 kita wakaflah untuk dia, 50 untuk kita, 50 gitu, kan. Tanda kita ingat dia, tanda kita nak beribadat dengan kedua ibu bapa kita seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diterjemahkan daripada surah Luqman, ya. Luqman menasihatkan anak dia, ya, supaya buat baik kepada kedua ibu bapa, ya, dan juga jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, ya, maksudnya sedekah ni dia boleh sedekah, kemudian yang tadi anak dia pun boleh sedekah. Sedekah dia ni masa dia hidup, masa dia mati tak boleh sedekah lagi dah. Anak dia saya boleh menambungkan sedekah itu. Yang tadi itu, kan, maksudnya anak dia tu boleh sambungkan, dia warisnya lah boleh menyambungkan, dia tak boleh buat lagi dah, sebab dia kata putus amalan dia tak boleh buat lagi dah, ya. Itu bila kata bila dah ditanam ke tanah perkuburan itu, bila di mulutnya tu dah tutup dengan tanah tu, tak boleh buat apa, kan. Mulut tu dah tutup, dia menghadapkan ke tanah tu, tak boleh nak beribadat lagi dah, tak boleh lagi ketika itu. Okey, itu yang pertama dia kata. Yang kedua iaitu ilmu yang berguna yang diajarkan sehingga orang-orang melakukan ajarannya. Ini ilmu yang berguna. Bukan ilmu yang menyesatkan, ilmu yang berguna, di mana orang dapat, bila orang tu dapat laksanakan.
ya, orang tu dapat melaksanakan dengan baik ilmu itu, ya. Lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama, ya, ilmu khusus yang berkaitan dengan agama. Tapi ada juga ilmu yang lain yang bukan berkaitan dengan agama juga, dia kata sebagai satu ibadat juga. Sebab semua ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua juga dikatakan ilmu, ya. Mungkin dulu masa mak kita hidup tu dia pandai buat kuih, kita katakan contohnya kan. Dan kita warisi kuih tu, kita dapat buat kan kuih tu kan. Jadi kita buatlah kan, mana kata melanjutkan, ya, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang ada kepada dia tu kita terus manfaatkan kepada generasi kita, kemudian generasi kepada lepas kita manfaatkan ilmu itu. Jadi hari ini ramailah orang buat masak-masak dalam YouTube kan, viral kan dan sebagainya kan. Itu. Kalau niat begitu, maka itu dikatakan ibadat lah. Tapi kalau niat dengan tujuan untuk nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, itu lain lah. Sebab dia bergantung kepada niat. Innamal a'malu biniat kan. Jadi itu yang kedua dia kata, ya, ajarkan ilmu. Tak kira lah ilmu apa, ilmu bercocok tanam ke, ilmu pertukangan ke, ilmu macam-macam lah kan, yang kita tahu, ya, maka kita ajarkan, manfaatkan ilmu itu, ya, kepada siapa saja, ya, kepada anak kita ke, kepada suami kita ke, kepada isteri kita ke, kepada siapa saja, keluarga kita ke, kita panjangkan, ya, kita manfaatkan ilmu dia. Yuntafa'u bih, dia kata ilmu yang kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga dia kata, ya, yang ketiga waladun soleh yad'ula, iaitu anak soleh yang selalu mendoakan pengampunan untuknya. Anak tu doa selalu untuk ibunya tu supaya dia diampunkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau laki-laki lah kan, kalau bapa kita, kalau mak kita, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dua-dua sekali, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, ya. Jadi ramailah maksudnya kan. Jadi itu doa yang mana kita kena doa, ya, kepada kedua ibu bapa. Anak yang soleh, yang pertama tadi tu, ya, anak yang soleh tadi, anak yang soleh ni yang mendoakan kepada kedua ibu bapa ni kan. Jadi inilah ibadat-ibadat yang dapat kita lakukan, ya, kepada kedua ibu bapa kita, walaupun mereka sudah tak ada bersama dengan kita, untuk memberi mereka itu pahala, ya, untuk beri mereka pahala. Mungkin ibadat macam kita lah, ibadat kita ni tak tahulah banyak mana, kita pun tak jamin ibadat kita ni boleh menyelesaikan masalah kita, dosa kita kan. Kalau anak-anak kita tak berdoa, mana mungkin juga selesai kan. Jadi kalau kita pun berdoa, anak pun berdoa kan, semua orang berdoa, kita katakan, ada doa-doa, orang alim juga berdoa kan. Lebih-lebih doa malaikat, ya, macam doa malaikat dalam majlis yang kita duduk sekarang ni, malaikat kembangkan sayapnya, Allah mengatakan berdoa, Allahumma ghfir lahum, ya, ampunkanlah mereka ini, kan. Yang duduk dalam majlis ilmu macam ini, ya, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai, hanya sedikit saja bilangannya, maka malaikat mendoakan kita, ya. Sebab walaupun duduk dalam majlis ilmu ni kita katakan agak jemu, bosan dan sebagainya, ya, lebih-lebih lagi penceramahnya tu orang kata beleti punya, kita katakan sebagainya kan. Ini mungkin ada sikit tak puas hati dan sebagainya, tapi kita duduk dalam majlis ilmu itu, mana sekurang-kurangnya tak dapat banyak, 1, 2, 3 dapat kepada kita untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Okey, itu 3 hadisnya. Kalau hadisnya iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah ilmun yuntafa'u bih waladun salih yad'u lah. Bila mati anak Adam, ya, putus segala amalannya, in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Sadaqatun jariyah, yang pertama sedekah jariyah tadi, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, ya,
Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang baik yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Jadi ini ibadat-ibadat yang boleh kita lakukan apabila kedua ibu bapa kita dah tak ada lagi. Mungkin masa dia ada kita tak sempat nak buat, kan? Tak sempat, mungkin kita rasa tak puas hati kita buat dan sebagainya, kan? Bergaduh adik-beradik, kan? Kita kata kan, orang nu tak jaga orang ni, nak bergaduh adik-beradik, kan? Nak jaga orang tua seorang, kan? Tapi dia jaga kita ramai tu tak ada masalah pun, ya? Tapi kita nak jaga dia seorang ni, orang ni komplain, asyik aku yang jaga, engkau tak jaga, dia kata, kan? Ini berlakulah dalam masyarakat. Itu yang sampai hantar kepada rumah orang tua, kan? Kesian. Sampai hantar kepada rumah orang tua, kan? Pergilah siasat kat rumah orang tua tu, macam-macam masalah yang kita jumpa dekat sana, ya, masalah yang jumpa. Saya masa jadi kaunselor dekat Pejabat Agama dulu, ya, datang pasangan mengadu mak, ya, mengadu suami ni mengadu, yang mak dia ni isteri dia tak boleh nak jaga. Isteri tak boleh nak jaga sebab, ya, anak ramai, anak macam tangga, kan? Anak ramai, kan? 5 orang anak kecil-kecil lagi. Kemudian ada mak dia pula agak uzur, nak jaga mak lagi, nak jaga cap piak ni lagi, kan? Jadi dia jadi huru-hara dia, kan? Tak stable dia. Laki tak ada masalah, dia pergi kerja habis selesai masalah dia, kan? Dia balik je, kan? Dia yang duduk kat rumah tu, dia kata, kan? Walaupun dia tak bekerja, tapi dia tak boleh nak menguruskan keadaan itu, dia kata. Sampai ke Pejabat Agama mengadunya, sampai dia minta berpisah lah dengan suami dia, kan? Sampai begitu, kan? Mengadu, kan? Jadi kita pun macam mana nak buat penyelesaian, kan? Jadi antaranya saya cadangkan supaya hantar masa bekerja tu, ya, hantar pergi ke rumah orang tua sekejap, malam ambil balik. Macam kita hantar anak kita pergi ke tadika lah, macam tu, kan? Hantar balik, kan? Gitu, kan? Rupanya di Bandar Baru Bangi tu ada servis yang macam tu, kan? Dia cari-cari jumpa, dia hantar lah macam tu, selesailah masalah, kan? Boleh tak? Ya. Susah nak jaga, kan? Bukan. Itu pernah berlaku dah keadaan tu, kita buat penyelesaian macam tu, dan alhamdulillah ada. Jadi dia hantarlah petang, pagi dia hantar, kan? Kemudian petang dia pergi ambil, kan? Janganlah hantar terus tinggal ke situ, kan? Kesian. Saya tengok kawan saya cerita dekat apa Semenih ni, apa nama, dekat Mahmudah, ya, dekat Mahmudah. Ada kawan saya jiran sebelah tu, dia duduk kat situ, Mahmudah tu. Dia kata pagi-pagi tengok makcik tu duduk tepi jalan tu, tak tahu dia nak pergi ke mana, kan? Dia orang datang tanya dia, makcik nak pergi ke mana ni? Tak tahu saya nak pergi ke mana, dia kata. Anak saya tinggal kat sini, dia kata. Anak dia tinggal dekat situ, kan? Dia kata anak saya tinggal kat sini. Dia kata nak bawa saya pergi klinik, tapi dia tinggal kat sini, dia kata. Jadi orang Mahmudah lah ambil, masuk dalam Mahmudah tu. Jangan sampai macam tu, alamak, kesianlah, kan? Sampai hati dia buat begitu, kan? Ini kita pun kadang-kadang jaga orang tua kita kat rumah pun, ya, kita buat tak betul pun kita rasa dah bersalah sangat dah, kan? Kita jaga orang tua kita kat rumah, kan? Kita buat nanti aku buat macam ni salah pula, kan? Tengok kadang-kadang dia protes, dia diam, ya, kita tahu dia marah kita, kan? Jadi kita nak buat macam mana? Kita pun tak tahu apa yang dia marah kita, kan? Begitu. Ini masalah kita, kan? Okey. Mungkin tersentuh sikit saya sebab saya ada orang tua kat rumah. Kan, tersentuh sikit. Okey, seterusnya itu tiga perkara yang kita boleh buat apabila kita apabila ibu bapa kita dah tak ada, dan untuk kita nak beribadat kepada kedua ibu bapa kita, ya, ada 3 benda disebutkan tadi, ya, iaitu sedekah jariah, ya. Ini benda yang tak boleh amal lah, maka kita masa hidup ni kita kena buat lah, ya. Sedekah jariah yang tadi tu anak mendoakan, kan? Sedekah jariah ini masa kita hidup. Kemudian ilmu yang tafa'un juga masa kita hidup. Waladun soleh yad'ulah ni masa kita dah mati. Masa kita mati ni maksudnya anak kita boleh doakan kita. Yang kita masa hidup ni kita buatlah. Dan juga kita berdoa lah. Jadi, kan, semoga doa kita itu nanti, doa ibu bapa kita itu mungkin menyebabkan anak kita mendoakan kita. Kita harapkan begitulah, kan. Okey, seterusnya sebelum kita
Masa lagi sikit lagi ya. Jadi kita pergi. Nabi SAW bersabda, ya, sambungan belum kita habis ya. Nabi SAW bersabda, jangan memutuskan hubungan pada orang yang dahulu kawan baik kepada orang tuamu. Nabi kata, jangan putus hubungan dengan orang tua, dengan hubungan dengan orang yang dulu kawan baik orang tua kita. Jangan putus hubungan. Kena sambungkan silsilah. Nescaya akan padam nur cahayamu, dia kata. Jadi nur cahaya itu akan padam, ya. Jadi ini Nabi pesan, ya. Seorang dari suku Bani Salimah datang kepada Nabi SAW bertanya. Seorang daripada suku orang Arab, daripada suku Bani Salimah, ya, datang kepada Nabi SAW, dia bertanya. Apa dia tanya? Dia kata, inna abawa qad mata fahal baqiya min birrihima alayya syai'un. Qal na'am. Kata Nabi, na'am, ya. Kemudian al-istighfaru lahuma. Tadi ya sebenarnya yang kita jumpai istighfar, ya. Istighfar lahuma, istighfarlah bagi mereka berdua. Wa infazu ahdihima wa akramhuma sadiqahuma wa silatul rahim allati la tusalu illa bihima. Macam tadilah, yang kita katakan yang tiga tadi. Kedua orang tuaku telah mati, kata dia. Apakah ada jalan untuk berbakti pada keduanya sesudah mati? Dia kata, orang tuaku dah mati, apakah ada jalan untuk aku berbakti, ya, kepada dia? Dia sudah mati. Di hadis yang kita baca tadi lah, yang tiga benda tanya, kata dia, kan? Kemudian jawab Nabi SAW, ya, ada, kata Nabi, ya. Yang pertama, membaca istighfar untuk keduanya. Astaghfir, macam tadi, ya, astaghfir, ya, untuk keduanya. Dan melaksanakan wasiatnya keduanya. Melaksanakan wasiat. Kalau ada dia tinggal pesan wasiat, ya, kita kena laksanakan wasiat. Dan hukum melaksanakan wasiat juga wajib, kan? Kita kena melaksanakan wasiat dia. Dan menghormati sahabat-sahabat keduanya. Sahabat keduanya tu kita kena hormati. Dan menghubungi family, keluarga dan keduanya. Menghubungi family, keluarga keduanya, keluarga ibu kita, keluarga bapa kita, kena hubungi kedua-duanya sekali, kan? Kita ni kadang-kadang berat sebelah, kadang-kadang berat sebelah. Keluarga sebelah bapa berat, kan? Kadang-kadang sebelah mak tu kurang sikit, begitu. Ada orang berat sebelah mak, tapi sebelah bapa tu kurang, kan, begitu. Tapi di sini maksudnya dua-dua dia kena dua-dua, kan? Jadi ini salah seorang daripada Bani Salimah ni bertanya Nabi, dan Nabi kata, boleh kamu nak buat, ya, waktu kepada kedua bapa kamu, astaghfir, ya, untuk dia. Mudah, ya, astaghfir, tak susah, ya, tak banyak modal, hanya ada dengan sebut, ya. Kemudian bukan astaghfir, dia kata wasiat dia, ya. Jadi kalau ada wasiat, laksanakan wasiatnya, ya. Kemudian kalau ada kawan dia, maka kena buat baik dengan kawan dia, hormat dengan kawan dia. Kemudian silaturahim, ya, ikatkan silaturahim dengan keluarga sebelah dia dan juga keluarga sebelah ibu kita, kan, begitu. Jadi ini amalan yang dikatakan boleh kita buat, ya, kepada kedua ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah sebagai ibadat selain daripada ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat khusus macam solat, ya, puasa dan sebagainya. Jadi itu saja, insya-Allah habislah kita dalam bab hak kedua ibu bapa ni, hak kedua orang tua ni yang wajib kita sana, insya-Allah, ya. Kita akan sambung dalam tajuk hak anak pula terhadap orang tua, kan, hak anak terhadap orang tua maksudnya, kan. Okey, seperti cakap itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mimma tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.